pohon cemara. Assalamualaikum mulanya, kata saya sembah pembuka bicara. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Fazilah Abdul Razak, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia. Profesor Madya Dr. Nur Fazilah Zulkifli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia. Profesor Madya Dr. Razin Rahim, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia. Profesor Madya Dr. Nazifah Abdul Hamid, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia. Tetamu-tetamu kehormat, ahli jawatan kuasa program dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Puji dan syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul bagi menjayakan program naratif Fakulti Bersama Pelajar Tahun 1 sesi 2024-2025 Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Semoga dengan kehadiran hadirin sekalian dapat menguntung bahagia dan menambahkan lagi seri majlis ini, sekaligus mengeratkan jalinan muhibah yang terjalin antara kita. Sekali lagi selamat datang diucapkan. Menadang tangan tanda kesyukuran, lafaz bismillah memperkukuh tautan. Doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Husni Zahirul Haq bin Zuraid. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bersyukur ke hadirat-Mu ya Allah di atas keizinan-Mu untuk memberikan kami peluang menjalankan program naratif fakulti bersama adik-adik tahun 1 bagi sesi 2024 dan 2025. Razak, Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Sains Islam Malaysia, bagi menyampaikan ucapan aluan dan pengenalan kepada fakulti berserta barisan ahli pengurusan Fakulti Perubatan Sains dan Sains Kesihatan. Majlis dengan segala hormatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 29 Rabiul Awal. First of all, I would like to welcome all of you to this beautiful Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Sains Islam Malaysia. And I would like to congratulate all of you for making the cut into this faculty. It is a tough decision, it is a tough challenge for all of you to be here. And Alhamdulillah, hari ini berjaya masuk ke fakulti ini, and please keep the momentum because you have 5 years to go. Okay, dan sebabnya saya akan ceritakan apa panggil itu ranjau dan duri untuk menjadi seorang medical student dan akhirnya untuk graduate with the MBBS from this faculty. So I would like to introduce this faculty to all of you. Okay. Next slide, please. Sini. Biasanya ada orang tolong tekankan. Okay. If you, as you can see from this slide, okay, Chancellor kita adalah Tunku Aisyah Rohani. Dia sebut nama betul-betul. Nama ni sensitif. Kalau tak disebut dengan betul, nanti ada yang tak puas hati. Okay, especially nama Chancellor untuk Universiti Sains Islam Malaysia. And dia telah merasmikan fakulti kita ini. And as you know that this is a new campus. Kalau
several years ago, datang mendaftar, dia akan pergi ke kampus, the city campus dekat Pandan Indah, Kuala Lumpur. But since 2020, kita telah berpindah ke kampus baru di sini. Okay, and this is the picture of our building sekarang ni, and this is the auditorium. Yes, it's a nice auditorium. And let me introduce to you the management team of this faculty. And currently, I'm the dean of the faculty. Okay, I'm a psychiatrist and I'm a psychopharmacologist. And we have a deputy dean, Professor Nur Fazilah. Bangun sikit. Tadi orang tak kenal. She is the deputy dean of the academic and international, and by profession she's a hematologist. All right, and we have a deputy dean of the research and innovation, Associate Professor Dr. Nazifah Abdul Hamid. All right. She is a biochemist by profession. Inshallah, you will see her very soon in your class. Alright? Garang juga orangnya. And we have Deputy Dean of the Student Affairs and Alumni, Mr. Associate Professor Dr. Razrin. You will see him a lot. Alright? Nak cerita pasal hostel, nak cerita pasal co-curriculum, nak cerita macam-macam. He is the person in charge of that. Right? He is a surgeon by profession. Dan kita ada head of departments for the basic medical sciences, basic medical science 1, Dr. Kumastura. Okay. She is an anatomist by profession. InsyaAllah you will see her very soon. Sebab anatomy, biochemistry, physiology ni adalah subjek-subjek basic medical sciences yang you have to master, okay, in year 1 and year 2. Dan kita ada Dr. Nur Adilah Samseh. She is not with us today. Ketua Jabatan Basic Medical Science 2, dan she is a parasitologist. Dan kita ada Ketua Jabatan Surgical Based, Dr. Maimunah. Mana? She is an ophthalmologist by profession. If you have eye problem, nanti markah tak boleh score pasal mata tak nampak, please go and see her. Alright. And kita ada medical base head department, Dr. Khadijah is not with us today, and she is a psychiatrist. Primary care head of department, Dr. Fatimah. And kita ada quality coordinator, Associate Professor Dr. Suhaila Saneh, not with us today. And kita ada postgraduate coordinator, Dr. Nur Aziah Nordin. Kita ada lab coordinator. You pergi lab apa-apa, ada orang in charge dekat lab tu. The head is Associate Professor Dr. Nur Farihah Muhammad Manzur, not with us today. And kita ada Deputy Registrar Cik Yati, mana? And you have problem with the scholarship, macam-macam lagi nak pasal pelajaran, result, and she is the person in charge. Okay, and her office is on the level 12. Dan kita ada untuk pentadbiran penolong pendaftar Encik Muhammad Faiz. Dan kita ada Senior Assistant Registrar Encik Hafiz. Dan we have a very important person that everyone should know of.
there is a senior librarian, Miss Puan Rozana, mana? Nak pinjam universiti yang lama. Kalau universiti lain ada undergraduate degree, yes, kita ada undergraduate degree. We are full-fledged university. Dekat USIM ni, apa yang tak ada? Engineering ada, accountancy ada, actual science ada, fizik ada, dan macam-macam lagi. You name it, you got it. Syariah undang-undang pun ada. Dan di sini kita ada Bachelor of Medicine and Surgery. Dan untuk postgraduate, kita ada Master of Medical Science, Doctor, and also PhD. Okay, di fakulti ini. Dan kita sekarang tengah sangat aktif untuk membuat kursus-kursus baru, iaitu kita dalam proses dalam Diploma in Medical and Health Sciences, Masters in Public Health, Masters in Family Medicine, Doctor of Public Health, Postgraduate Diploma in General Practice. InsyaAllah tak lama lagi kita akan banyak lagi Masters, ataupun kalau sebut Master ni orang tak faham, ijazah sarjana kepakaran ataupun doktor kepakaran untuk menjadi seorang pakar sebedah, contohnya untuk menjadi seorang pakar perubatan. Jadi dia memerlukan satu ijazah yang sekurang-kurangnya belajar selama 4 tahun lagi. So insyaAllah kita akan offer very soon, insyaAllah. Dan orang akan bertanya, kenapa kau masuk USIM? Kenapa tak masuk universiti itu, universiti ini? Adakah universiti USIM itu diiktiraf? Itu antara soalan-soalan yang ditanya oleh pelajar-pelajar yang nak masuk ke USIM, ataupun pelajar-pelajar di sekolah menengah yang akan menduduki SPM yang nak masuk ke matriculation, bertanya, kenapa USIM? Adakah ijazah yang diiktiraf? One thing that you have to know in Malaysia, that whether the course is a good course or not, number one, it must be accredited dan oleh satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan di bawah KPT. Okay, that is the MQA, National Qualifying Agency. So universiti-universiti yang tak diiktiraf tidak akan ada mendapat pengiktirafan ini. Yes, Alhamdulillah, tahun pertama kita diaudit pada tahun 2014 dan kita telah mendapat akreditasi penuh selama 5 tahun. Dan kali kedua kita diaudit adalah pada tahun 2023, tahun lepas ya. Dan Alhamdulillah kita tidak ada isu besar, dan kita telah mendapat another 5 years of accreditation. This is something which is a big achievement for a new university like us. So kalau pergi kat universiti lain di luar sana, PTA lain di luar sana, dia kata dia diiktiraf oleh MQA. Yes, kita pun tak kurang, kita pun diiktiraf oleh MQA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 4:02 ya, so kita tak boleh panjang-panjang. Saya mungkin akan skip beberapa slides lah untuk petang ni. So pertamanya tahniah ya. So di bawah portfolio saya menguruskan urusan akademik dan juga antarabangsa. So apa-apa sahaja isu berkaitan akademik, dari segi pengajaran pembelajaran, dari segi exam, pendaftaran khusus, boleh merujuk kepada saya. Dan juga untuk urusan antarabangsa ya. Untuk portfolio antarabangsa, kita ada seperti yang Prof. Dekan katakan tadi, program-program pengantarbangsaan, lautan akademik, GISO dan sebagainya lah. Dan untuk pengetahuan, GISO memang kita telah aktifkan semula, dan minggu depan lusa akan berangkat ke Istanbul. Dan ada lagi 2 kumpulan yang telah merancang, satu untuk ke Perth dan satu mungkin ke Uzbek dalam perancangan. Jadi boleh bermula dari awal ya, sebab perlu menabung dananya kena datang daripada pelajar. Dalam struktur yuran, memang ada yuran aktiviti pelajar yang mengumpulkan RM450. Tapi kalau untuk ke
Luar negara 450 tu tak cukup. Jadi perlu menjana lah, menabung daripada awal ya. Buka tabung ayam daripada sekarang lah kalau ada niat untuk pergi program antarabangsa Sebab kalau tidak digunakan, yuran itu akan dikira hangus lah. Yuran dibayar dan tak boleh refund. Jadi rugilah kalau kita telah bayar yuran dan tidak dimanfaatkan untuk program aktiviti antarabangsa. Okey, itu sebagai mukadimah yang pertama Okey, ini saya rasa Dekan dah nyatakan tadi. Okey, struktur program MBBS kita mungkin ada yang dah tengok pada satu hari bulanan itu, tapi saya ulang semula untuk benefit kepada semua So program kita ini terdiri daripada kursus-kursus wajib universiti, wajib fakulti dan juga wajib program Kita ada 3 bentuk kursus di sini Okey. So untuk fasa pertama, fasa preclinical, kita ada tahun 1 dan tahun kedua di mana kita belajar basic knowledge basic sciences berkaitan perubatan, dan tahun 3, 4 dan 5 adalah fasa klinikal. Fasa klinikal you tidak berada di sini lagi. Akan berada di luar, sama ada di hospital Tampin, hospital Temerloh, hospital PD, Tampin, Jelebu, Gemencih, bergantung pada posting yang anda hadapi lah. So kita akan berpecah kepada kumpulan-kumpulan dan akan dibahagikan mengikut posting sehinggalah hospital kita siap dan beroperasi Okey. Dan selepas tamat tahun 5, peperiksaan semester kedua tahun 5, kita akan ada satu final professional exam di mana ia akan menggabungkan semua yang you pelajari sepanjang 5 tahun ini di dalam final professional exam. Di sini kita ada external examiner dan sebagainya, dan sekiranya lulus final professional exam barulah akan mendapat ijazah MBBS So you akan ada setiap semester ada exam dan di penghujungnya akan ada final professional exam. Okey, ini adalah struktur dia. Di tahun pertama, basically you akan belajar basic sciences dan kita akan ada juga early clinical exposure. Kita akan ajar you basic clinical skills di lab, dan kebanyakan kursus wajib universiti kita buat di tahun-tahun yang awal Wajib fakulti sepanjang 5 tahun. Kita ada Islamic input juga sepanjang 5 tahun, dan personal and professional development pada tahun pertama, kedua dan keempat. Kita ada program-program yang PPD Camp yang Prof Dekan tunjukkan tadi adalah pada tahun 2 dan tahun 4 Tahun 1 kita ada Behavioral Science and Personal Professional Development, dan di setiap semester akan ada end semester examination diikuti final professional exam. Okay, ini secara kasar lah untuk you dapat idea, dan nanti saya rasa Dr. Mastura akan terang lebih detail lah untuk tahun pertama dan kedua. Kaitan dengan attendance Attendance, kehadiran untuk semua aktiviti PNP adalah wajib. Jangan nanti kata saya datang, saya lupa sign. Tak sign, kita kira tak datang lah. Okay, kita adalah evidence based. Tak ada signature, kita consider tak datang. So pastikan kalau datang sign. Kalau tak datang with valid reasons, adakan evidence, sama ada MC, surat jemputan ke mana-mana dan sebagainya So kalau ada masalah, kena bagi tahu awal kepada pejabat dekan dan kita akan consider lah untuk valid reasons Kita ada je beri pelepasan untuk pelajar yang perlu menghadiri program, perlu mewakili universiti, atau juga urusan keluarga yang kita rasakan valid Sekiranya pelajar tak dapat memenuhi kehadiran 90% di FPSK kehadiran wajib untuk menduduki peperiksaan adalah 90% berbanding dengan fakulti lain 80%. Kita meletakkan 90%. So sekiranya ketidakhadiran melebihi 10%, anda boleh disekat dari mengambil exam. So untuk semester tu, subjek yang berkaitan tak boleh ambil exam, dan akibatnya you perlu duduk supplementary exam. Jadi kena berhati-hati dengan ponting kelas supaya tidak akan berhadapan dengan masalah disekat daripada mengambil exam Sekiranya ada masalah, contohnya lah tiba-tiba ada masalah kesihatan atau aksiden, jatuh, patah kaki dan sebagainya, datang berbincang. Boleh berbincang dengan ketua jabatan atau datang ke bilik saya, tak ada masalah. Kita boleh bincang apa alternatif yang kita ada. Sama ada kita boleh buat kelas secara hybrid dan sebagainya lah untuk kita bantu. Dan sekiranya kita tak jumpa jalan penyelesaian, mungkin kita akan nasihatkan untuk menangguhkan pengajian. Ada kes
beberapa tahun lepas. Pelajar baru masuk, saya rasa beberapa minggu, tiba-tiba didiagnose ada brain tumor, perlu menjalani pembedahan. Kita nasihatkan untuk tangguh pengajian lah setahun. So dia masuk semula bersama junior pada tahun selepasnya. So perkara-perkara ni perlu bincang. Jangan diam-diam sorang-sorang. Bawa kepada pengetahuan HOD, Ketua Jabatan dan juga pejabat kedekanan lah, untuk kita bagi cadangan yang sepatutnya. Okey? Okey, penangguhan pengajian. Okey, sekiranya ada masalah kesihatan, perlu dapatkan surat pengesahan daripada pengamal perubatan berdaftar. Kena ada official surat sokongan ataupun MC daripada medical doctor yang berdaftar untuk kita proses. Dan sekiranya berhadapan dengan masalah mental illness, kita biasanya akan benarkanlah untuk penangguhan. Tapi untuk sambung semula pada tahun seterusnya, kita perlukan pengesahan daripada pakar psikiatri yang merawat mengatakan telah stabil dan sesuai untuk masuk semula menyambung pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudari Pengerusi Majlis, Prof Dekan, rakan-rakan pensyarah dan staf, seterusnya pelajar-pelajar sekalian. Pertamanya kita mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar yang baru ni. Kita telah berjumpa semalam tapi dalam keadaan ramai, so mungkin tak berapa nak boleh interact sangat. Okay. So my name is Razrin Rahim. I am the Timbalan Dekan for Student Affairs. I'm also a surgeon. Okay, so I will not be teaching you for the next 2 years. Inshallah, I'll see you when you enter 3rd year. Okay, so surgery, there's 2 posting, 3rd year and 5th year. Okay, but we will meet in a non-academic setting, mainly sports and other student activities. Okay, so I'm going to talk things related to student affairs. I summarize it into 10 points. Okay. Okay. So first one is we want you to concentrate on your studies, but of course, hopefully some of you, hopefully not many, but some of you will be faced with some problems. Okay. So the problem may be financial. So what we have here, of course, we can help you in several ways, especially during emergencies. We have an emergency fund. If, for example, something happened back in kampung and you need to go back home, but you don't have the funds, you can come and see me. We have some emergency funds. Not a lot lah, but enough for you to go back to your kampung. Okay, and we also have tabung for example, if there's any death in the family. Okay, we normally contribute a bit. Okay. Another thing is, we have a program called tutelage. Tutelage ni is mentor-mentee. Okay, so basically you will be given, each one of you, a mentor among the lecturers. So if you have any problem, you can discuss with your mentor. But like what Prof Fazila said just now, if somehow your mentor is not the person who you want to confide to, you can meet any of the other lecturers. Okay, and if you need to, either the mentor or you yourself, if you don't want your mentor to know, you can see me or Puan Aisyah here, who is my assistant. We can refer you to see a counselor. Okay, our generation thinks about mental health is not such an issue, or it was somehow ignored. But I understand for the newer generation is something which is important. Okay, whether that's fair or not, whether that's true or not, that's a different story. But we acknowledge that, especially the younger generation, issues of mental health is very important. Okay, so, and we also have sports with other medical schools. Okay, it's called MIVG, which just concluded recently in Johor Bahru. Okay, so you can see that there were 148 students who went to Johor. Okay, I did not need to promote anything.
we had to arrange buses and stuff. Alhamdulillah, we managed to arrange. But just to show to you how students who enjoy sports, you are encouraged to do sports as much as you like. Of course, not to neglect your academic. Okay, so you are also encouraged to join student society. This is JKMPP, I think it's called. Okay, it's like SPR. The main society in our faculty is MSc, Medical Student Society. We also, the main campus has MPP, and we will have representative from the faculty for MPP. Okay, Majlis Perwakilan Pelajar, which was explained to you yesterday, kan? So MPP itu is for main campus. For us, it's normally MSc. Okay, so we have several MSc members who are present with us today. Okay. Dipersilakan. Tinggi Dr. Tasrim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Dekan, Profesor Dr. Muhammad Fazilah Abdul Razak, barisan TDAA, TD HEPA, TDPI, dan juga barisan Ketua Jabatan. Seterusnya rakan-rakan staf, pelajar dan juga pelajar-pelajar baru. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan kepada semua pelajar-pelajar baru. Okay, saya telah diberi amaran untuk tidak bercakap panjang. Dalam grup WhatsApp pun kita dah dapat makluman bahawa bas akan bergerak pada pukul 5.30. Kita ada masa lagi setengah jam, dan juga kita ada satu lagi taklimat dan juga sesi Q&A. Saya rasa itu adalah hal yang penting. Jadinya dan juga tour kepada fakulti. Jadi saya cuba untuk seringkaskan saya punya taklimat. Okey, sebenarnya saya di sini sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri. Okey, nama saya Muhammad Faiz bin Hamzah. Okey. Saya pergi ke slide yang nama saya lah. Okey. Okay, saya adalah penolong daftar pentadbiran di fakulti. Saya baru sahaja dipindahkan ke sini lah. Baru hari ni genap sebulan kot. Semalam genap sebulan saya di sini. InsyaAllah saya akan menerangkan sikit berkenaan dengan fungsi-fungsi ataupun memperkenalkan staf pentadbiran yang akan menyokong dan membantu hal ehwal PDP, hal ehwal pelajar, dan juga semua serbi yang ada di Fakulti Perubatan dan Kesihatan. Okey, seperti mana yang kita telah diperkenalkan oleh dekan tadi, kita ada 3 orang pegawai di bahagian pentadbiran, iaitu kita ada Cik Hayati Adam. Tadi kita dah diperkenalkan. Cik Hayati Adam akan menguruskan hal ehwal akademik, membantu kepada TDAA, TD Akademik dan Antarabangsa, dan juga ketua jabatan yang lain lah. Okay, seterusnya kita ada Cik Hafiz, penolong pendaftar kanan, Cik Hafiz Fikri Adimat. Beliau bertanggungjawab untuk membantu dalam menguruskan hospital mengajar, hal ehwal pelajar, dan juga seterusnya berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi. Okey, seterusnya saya Muhammad Faiz bin Hamzah akan membantu menguruskan hal ehwal pentadbiran, termasuklah fasiliti, kewangan fakulti, dan juga kemudahan-kemudahan yang terdapat di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan staf-staf sokongan yang lain. Saya nampak ada kat atas tu, bersedia untuk bangun. Okey, yang pertama kita ada di bawah Cik Hayati ya. Kita ada Puan Erni Hayati. Boleh Puan Erni Hayati bangun? Okey, beliau akan menguruskan hal ehwal akademik
untuk tahun 5 dan 6. Okey, untuk tahun dan 5 dan 6. Dia punya base di Pandan Indah, tapi kita akan juga berjumpa kerap di sini sebab selalu ada meeting dan juga hal-hal yang lain. Khususnya kita ada Puan Suhani Supian, dah naik tadi. Tadi dia ada menyambut kita di depan pintu. Okey, beliau akan menguruskan pelajar tahun 3. Okey. Seterusnya kita ada Puan Teh Suryanti Saleh. Sila bangun. Okey, ada di belakang tu Okey, beliau akan menguruskan hal ehwal akademik bagi pelajar tahun 2. Seterusnya, yang ini mungkin kena kerap selalu berjumpa lah. Okey, Cik Saidatul Husna Samsul Anwar. Beliau akan menguruskan untuk hal ehwal akademik pelajar tahun 1. Ada Cik Husna? Ada di belakang tu Okey. Okey, seterusnya di pejabat dekan kita ada siusaha. Okey, Puan Nur Azmanira Mariana Makseman. Hari ini beliau tiada kerana bercuti. Seterusnya kita ada staf yang membantu untuk clinical posting di Hospital Temerloh. Kita doakan kita banyak umur dan ada jodoh lah bertemu dengan beliau. Tapi di tahun 4 beliau menguruskan clinical posting pada tahun 4 di Hospital Temerloh. Okey. Jadi panjang lagi lah masa untuk dapat berjumpa dengan beliau. Okey, seterusnya di section pentadbiran, di unit pentadbiran juga kita ada Cik Amira Rafiqah Abidin. Tak ada di sini. Beliau ada di pejabat. Kita juga ada Miss Nur Azmira Azmi. Ada? Okey, di belakang tu ada. Okey, beliau juga sebagai PA kepada Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa, serta urusia kepada unit Medical Education dan juga Quality. Khususnya kita ada Puan Nurul Afza Hidayu Muhammad Mahazir. Tak ada di sini, ada di pejabat. Seterusnya kita ada Puan Siti Nur Aisyah Dalin. Okey, PA kepada Timbalan Dekan Pendidikan dan Pendidikan dan Inovasi serta TD HEPA, serta menguruskan hal ehwal siswazah. Okey, seterusnya kita ada juga staf yang menyelia makmal dan juga ICT lah. Okey, yang tadi yang menangkap gambar kita tadi, yang guna handphone bukan guna kamera, yang juga merakam sesi kita pada petang ini. Di office beliau di tingkat 1 di makmal. Kalau ada permasalahan berkaitan dengan makmal, boleh merujuk kepada beliau. Seterusnya kita ada yang membantu aktiviti operasi di unit pentadbiran. Kita ada 2 hero yang kita memang harapkan sangat tugas-tugas operasi. Kita ada Cik Afisham, bangun. Dan juga kita ada Cik Muhammad Amirul Ismail. Okey. Yang inilah antara staf-staf pentadbiran yang mungkin para pelajar akan berjumpa, akan berurusan. Okey, pejabat kami di tingkat 12 Okey, untuk makluman bangunan FSK ni ada 12 tingkat. Betul, kita di tingkat yang tinggi sekali, di tingkat 12. Kalau daripada pelajar Tamidi sebelum ni tingkat 1 kan, dia punya pentadbiran. Okey, kali ni kita kena naik lift lah ke tingkat 12, tengah naik tangga tinggi tu. Okey. Seterusnya kita ada staf makmal juga, tapi itu mungkin akan diperkenalkan pada minggu hadapan. Seterusnya kita ada yang menjaga keselamatan kita lah, iaitu Cik Hardi. Kalau perasan, kita ada pejabat beliau di tingkat 1. Kalau ada apa-apa kecemasan, boleh merujuk kepada beliau lah, pegawai keselamatan, ataupun boleh terus ke pondok pengawal lah kalau ada kecemasan yang berlaku di di FSK ni. Okey, seterusnya jangan lupa mungkin sekarang ni semua dah ada, mungkin Facebook kurang kot kan bagi pelajar baru. Kalau ada TikTok, TikTok kita tak ada lagi. Kalau boleh follow FSK USIM Official
Kat situ kita ada update lah aktiviti-aktiviti fakulti, aktiviti staff, aktiviti pelajar dan juga aktiviti yang berlaku di FSK ni untuk untuk dikongsikan kepada umum lah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis menjemput Puan Rozana Kamdani selaku Ketua Bahagian Perpustakaan Cawangan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia untuk memberikan sesi taklimat berkenaan unit perpustakaan. Dengan penuh hormatnya dipersilakan. Rendah rupanya saya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia dekat PPSK, barisan TDA, barisan ketua-ketua program, rakan-rakan pentadbiran, adik-adik MSc dan juga adik-adik tahun 1 PPSK. Okay. Sebenarnya pendahuluan Cik Faiz sebagai satu amaran untuk saya. Saya diberikan masa lebih kurang 5 minit je kot. Jadinya saya bagi teaser je untuk library. Nanti kita akan buat sesi lain yang bersekali dengan kami ajar cara-cara menggunakan library. Okay? So ini masa memang mencemburui. Jadi memang saya tak boleh nak cerita panjang lah. Cuma hari ini bersama dengan saya pada petang ini saya punya pembantu Cik Haizum. Jadi insyaAllah sepanjang you all berada di kampus, sekiranya ada hadapi sebarang permasalahan berkaitan dengan buku-buku rujukan, cara bagaimana cari maklumat, cara bagaimana nak menggunakan perpustakaan, boleh berhubung dengan kami. InsyaAllah kami bersedia untuk membantu dan kami berada di aras 1. InsyaAllah kami tak terjejas sekiranya lift tu tidak berfungsi. Aras 1 menuju ke arah kafe. So kalau nak sebelum ke kafe tu singgah-singgah ke library, kami ada sediakan kopi secara percuma. Boleh minum di dalam library tetapi di kawasan yang dibenarkan sahaja. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita upgrade sikit kawasan tu dan nak memberikan you all ni tarikan untuk datang ke tempat kami ni. Kami tak besar, tak sebesar yang seperti mana di main library, di main campus. Siapa dekat sini yang dari Tamhidi? Ramai tak? Biasa ke main campus? You all biasa main PS5 ke? Ya je. Setahu saya PS5 tu antara yang popular menggunakan adalah student-student Tamhidi. Kan? Student Tamhidi dan ada juga senior you all yang dari APSK ke sana semata-mata untuk menggunakan PS5 sebagai reward tadi yang TDA sebutkan. Tapi kami di sini tak ada PS5. Jangan risau, insya-Allah kita belum lagi menyediakan perkhidmatan tersebut, tetapi insya-Allah kita sentiasa berdekatan dengan you all dan operasi kita beroperasi sehingga pukul 7 malam. Okay, waktu-waktu biasa sehingga 7 malam dan kalau cuti SEM tu kita hanya beroperasi sehingga 5 petang. Okay, boleh ke? Boleh ya? Kita insyaAllah akan berjumpa lagi selepas ini. Siapa-siapa student rep nanti kami akan hubungi untuk kita buat satu sesi lain mengenai cara bagaimana nak cari bahan dan juga bagaimana nak menggunakan kita punya online databases. Boleh ya? Okay, saya rasa saya tamatkan untuk saat ini dan saya serahkan kembali kepada